Dan untuk itu, kami nak membawa perhatian anda bersama dengan seorang doktor yang kini tular di media sosial juga, iaitu Dr. Malersanti Sandarasegaran selaku Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Jadi jom kita saksikan VT ini. Silakan. Terima kasih wanita hari ini kerana menjemput saya hari ini. Saya sangat berbesar hati kerana sekali lagi dapat diberi peluang untuk berkongsi informasi tentang jangkitan COVID-19 dan vaksin COVID-19 ini secara terus-menerus dengan official hashtag Celoteh Dr. Bala. Apakah perkara yang sering diambil mudah tentang COVID-19? Okey, apa yang paling kerap diambil mudah berkenaan dengan COVID-19 ini adalah saya ataupun keluarga saya ataupun kawan-kawan saya selamat. Saya tak perlu amalkan SOP dengan mereka semua. Contohnya, bila pergi ke shopping mall ataupun naik LRT, kita memang jaga jarak, memang pakai mask ketat-ketat, duduk diam-diam, tak nak bercakap. Tapi kalau kita pergi ke rumah saudara mara, terus cabut mask. Kalau kita pergi berjumpa dengan kawan-kawan untuk makan di restoran, memang terus dekat-dekatkan meja, buka mask dan boleh bersembang-sembang, ambil gambar dan sebagainya. Jadi, semua orang ambil mudah dengan merasakan bahawa COVID-19 ini takkan datang, bukan aku, takkan datang ke aku, bukan dia, bukan keluarga saya, bukan kawan-kawan saya. Mereka rasa COVID-19 ini adalah sesuatu yang asing. Bila tengok doktor-doktor dekat hospital rasa takut, bila tengok nurses rasa diorang yang ada COVID, bila tengok orang asing, bila tengok strangers kita rasa takut. Tetapi dengan orang yang kita kenal, kita ambil mudah. Apakah kesan-kesan jangka masa panjang COVID-19 yang tidak diketahui oleh masyarakat? Kesan jangka panjang tentang COVID yang banyak masyarakat di luar sana yang kurang pengetahuan sebenarnya adalah sesuatu yang kita sebut long COVID. Long COVID adalah satu terma yang diberi untuk long complications of COVID-19 ataupun dalam bahasa Melayunya komplikasi jangka panjang jangkitan COVID-19. Ini bukan sesuatu yang pelik ataupun ajaib. Walaupun kuarantin lebih kurang 10 hingga 14 hari ataupun rawatan di hospital maybe 2 hingga 3 minggu dan mereka sembuh dan pulang ke rumah. Jadi dekat statistik tu dia keluar warna hijau, sembuh. Tetapi ramai yang sebenarnya mengalami komplikasi jangka panjang jangkitan COVID-19 ni ya. Contohnya seperti batuk yang berpanjangan, sesak di dada, tekak rasa ada kahak, bila tidur malam rasa sempit dada, tenaga tak seperti biasa, lemah badan, selera makan berkurangan, deria bau memang hilang. Dah 9 bulan baik daripada jangkitan masih tiada deria bau. Long COVID ni sebenarnya lebih daripada 90 hingga 100 symptoms long COVID yang dialami oleh survivor jangkitan COVID-19 ya. Jadi jangkitan ini bukan main-main ya. Bukannya kalau dah sembuh seseorang itu boleh mendabik dada dengan berkata bahawa saya dah sembuh jadi tak perlu risau dengan COVID-19 ini. Bukan sebegitu. Apakah perbezaan antara ujian RTK dan PCR? Beza di antara RTK test dan PCR adalah betapa tepat dan khususnya keputusan tersebut. RTK iaitu Rapid Test Kit, sama ada dia ada dua jenis, RTK antigen ataupun RTK antibody. Jadi ini adalah satu ujian yang kita panggil rapid lah, cepat lah ya. Dia seperti satu strip macam kita buat ujian kehamilan tu, dan titisan darah akan didropkan, dia akan dimasukkan ke dalam mesin ataupun ada yang jenis immediate macam tu saja, dan dia akan mengeluarkan keputusan positif ataupun negatif. Ia sangat tidak tepat sebenarnya ya, kekhususan dia lebih kurang 85%. Apabila ia menjadi negatif, 85% kemungkinan seseorang itu memang negatif, tetapi 15% sebenarnya test kit tersebut tidak dapat detect positif result. Manakala PCR pula ketepatannya hampir 98 hingga 99%. Maka kebarangkalian untuk kita terlepas pandang lebih sedikit. Namun dengan variant of concern yang sedang tular sekarang di Malaysia, ada juga swab test PCR yang menunjukkan result negatif walaupun swab PCR. Jadi dalam kes sebegitu, pihak doktor dan hospital sebenarnya menggunakan apa yang kita panggil clinical judgement, iaitu kita membuat keputusan secara klinikal sama ada ini jangkitan COVID ataupun tidak berdasarkan contohnya ujian darah,
keputusan X-ray dada, sejarah perjalanan, masyarakat perlu sangat berhati-hati dan lebih berhati-hati, perlu sangat perketatkan SOP sebab variant of concern ini. Saya minta sangat-sangat kepada masyarakat di luar sana, janganlah buat keputusan saya kontak rapat jadi saya nak buat RTK antigen sebab saya nak cepat. Sebab petang ni saya ada meeting, walaupun saya kontak rapat, saya nak buat RTK, kalau negatif saya nak masuk meeting terus. Memang ramai yang buat macam ni sebenarnya ya. Jadi saya minta sangat-sangat tolonglah elakkan berbuat demikian dan jangan buat keputusan sendiri sama ada anda nak buat RTK ke nak buat PCR ke. Tolonglah minta nasihat doktor dan petugas kesihatan di sana walaupun anda pergi ke fasiliti swasta. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya menjadi kontak rapat? Perkara pertama yang anda kena buat adalah kuarantin diri secara serta-merta. Asingkan diri daripada ahli keluarga, dapatkan peralatan khas untuk diri anda seperti pinggan, mangkuk, sudu, garpu, peralatan tandas dan sebagainya. Pastikan anda mempunyai ruang yang selesa untuk menjalani kuarantin diri dahulu seperti bilik, makanan, tandas dan anda mempunyai sokongan yang cukup untuk menjalani kuarantin diri seperti rakan-rakan dan ahli keluarga yang boleh membantu memberi makanan dan sebagainya. Yang kedua, perkara yang anda perlu buat adalah update di MySejahtera. So, pergi kepada @MySejahtera anda, pergi kepada status, jawab balik semua soalan itu, ada simptom atau tidak, jawab semua soalan di sana. Mereka akan minta masukkan detail siapa kontak rapat anda yang menjadi positif itu, jadi masukkan detail dan declare diri anda sebagai kontak rapat. Ini sangat penting untuk KKM panggil anda dengan awal yang pertama dan anda juga boleh memberi report every day kepada pihak KKM melalui MySejahtera tersebut. Perkara ketiga yang anda perlu buat ketika digelar kontak rapat adalah swab test. Pertama, swab test pada hari kedua, sama ada hari kedua selepas kontak dengan pesakit ataupun kalau kontak tu dah lama, bila-bila masa secepat yang mungkin tu boleh buat swab test yang pertama. Dan swab test yang kedua adalah pada hari ke-8 ketika di dalam kuarantin tersebut. Kepada yang mempunyai keupayaan, kemampuan, boleh buat swab test di swasta untuk meringankan beban KKM dan jika tak, maka anda boleh tunggu panggilan daripada pihak KKM untuk buat swab test. Pihak KKM akan ada beberapa kriteria untuk membuat keputusan sama ada anda merupakan kontak rapat berisiko tinggi ataupun kontak rapat biasa ataupun casual contact. Jadi saya nasihatkan boleh tunggu jawapan daripada pihak KKM untuk memberi analisis sama ada anda kontak rapat jenis yang mana ataupun boleh dapatkan nasihat daripada mana-mana doktor swasta. Pesanan saya kepada semua penonton, kepada semua masyarakat, kepada semua rakyat Malaysia di luar sana, saya minta tolong sangat-sangat kepada anda semua supaya jaga SOP, tak kisah dengan ahli keluarga, dengan rakan-rakan, dengan office mate, tolong jaga SOP. Jomlah kita sama-sama landaikan graf ini dan kalau belum, tolonglah register untuk vaksin. Jomlah kita vaksin ramai-ramai supaya kita dapat capai immunity kelompok dengan cepat, dengan segera, dengan semoga urusan kita semua dipermudahkan dalam mencapai kelompok immunity. Kalau tak dapat raya puasa pun tak apa, at least lah kita dapat raya haji, at least lah kita nak beraya Deepawali. Jadi jom sama-sama kita bersatu teguh dalam memerangi jangkitan COVID-19 ini dan mencapai kelompok immunity. Terima kasih daripada Celoteh Dr. Mala. Bye-bye. Itu dia seruan daripada Dr. Maller dan saya kira banyak persoalan anda yang telah pun dijawab oleh Dr. Maller. Ya, betul Fatin?